Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Farhayu binti Zaharuddin, pelajar unit PPISMP PAKK 3, ambilan Jun 2022. Saya akan melaksanakan pembentangan bagi kursus GAPD 1032 iaitu Asas Pembelajaran Digital. Saya akan membentangkan berkenaan elemen digital yang diaplikasikan bagi mempertingkatkan keupayaan untuk berfikir secara kritis dan meningkatkan kualiti produk pada tahap extension. Elemen pertama yang saya aplikasikan dalam produk saya ialah model substitution, augmentation, modification, redefinition (SAMR). Pertama, elemen penggantian merujuk kepada teknologi bertindak sebagai alat pengganti secara langsung tanpa perubahan fungsi asalnya. Jadi, saya menghasilkan kandungan digital di aplikasi Canva dan bukannya menggunakan kertas lalu dijadikan folio. Jadi, saya gunakan aplikasi Canva ni untuk membuat macam folio, tapi dalam bentuk digital. Seterusnya, penambahan merujuk kepada teknologi masih bertindak sebagai alat pengganti tetapi dengan penambahbaikan fungsi asalnya. Jadi, saya menghasilkan kandungan digital di aplikasi Canva dengan tambahan imej dan pautan hyper supaya menjadi lebih cekap serta menarik. Kalau kita gunakan kertas, kita tak boleh nak masukkan pautan hyper. Dan tak boleh masukkan gambar. Kalau nak masukkan gambar pun perlu cari gambar tersebut dalam bahan seperti majalah dan sebagainya. Seterusnya, pengubahsuaian merujuk kepada teknologi bukan sahaja meningkatkan keberkesanan aktiviti pembelajaran tetapi mengubah fungsi asalnya dengan ketara. Sebagai contoh, saya berkongsi bahan pembentangan kepada khalayak melalui Google Site. Perkongsian bahan pembentangan di Google Site menjadikan saya lebih bertanggungjawab terhadap kerja yang dihasilkan serta menunjukkan kesungguhannya dengan meluangkan lebih banyak masa untuk menyemak dan menyunting bahan pembentangan kerana hasil kerja saya akan diakses oleh khalayak. Jadi saya kena make sure kerja saya perfect supaya tidak membawa kekeliruan kepada khalayak yang mengakses bahan saya. Akhir sekali, pengtakrifan semula merujuk kepada pelaksanaan aktiviti pembelajaran yang sebelum ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan teknologi. Sebagai contoh, saya bekerjasama atau berkolaborasi dengan seorang guru pendidikan awal kanak-kanak yang berada di lokasi yang berbeza untuk membuat perbincangan mengenai seni bahasa dan sastra dalam pendidikan awal kanak-kanak bagi memenuhi kehendak tugasan 2 pentaksiran berterusan kursus Asas Pembelajaran Digital. Proses ni tak dapat dilaksanakan tanpa teknologi dan sumber digital kerana jarak yang terlalu jauh. Kalau nak laksanakan pun saya terpaksa pergi berjumpa cikgu tersebut secara bersemuka. Itu agak sukar kerana akan memakan kos seperti kos pengangkutan dan sebagainya. Seterusnya, saya mengaplikasikan elemen rangka kerja kecekapan digital 2.0, The Digital Competence Framework 2.0. Elemen yang pertama ialah literasi maklumat. Salah satu caranya ialah menilai berkaitan antara sumber dan kandungannya. Jadi saya menganalisis, membandingkan dan menilai secara kritis kredibiliti dan kebolehpercayaan sesuatu maklumat yang telah saya buat carian di Google.
Seterusnya, komunikasi dan kolaborasi. Dengan cara berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama melalui teknologi digital. Sebagai contoh, saya dan rakan dalam kumpulan berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama dengan rakan pembelajaran lokal melalui teknologi digital, misalnya aplikasi Google Meet. Selain itu, penciptaan kandungan digital dengan cara mencipta dan menyunting kandungan digital. Jadi saya mencipta kandungan digital bagi kursus seni bahasa dan sastra dalam pendidikan awal kanak-kanak menggunakan aplikasi Canva. Aspek yang seterusnya dalam rangka kerja kecekapan digital 2.0 ialah keselamatan. Jadi antara cirinya ialah mengetahui impak penggunaan teknologi digital terhadap alam sekitar. Jadi apabila saya menggunakan teknologi digital, ia dapat mengurangkan keperluan penggunaan kertas. Jadi bila kita kurang guna kertas, impaknya terhadap alam sekitar ialah dapat mengurangkan penebangan pokok. Sebab bila kita nak buat kertas, kita perlu tebang pokok untuk menjadikan bahan dalam penghasilan kertas tu. Dan akhir sekali ialah penyelesaian masalah dengan cara menggunakan alat digital untuk berinovasi. Jadi saya mengambil inisiatif dengan menyediakan bahan pembentangan menerusi aplikasi Canva berbanding menggunakan bahan maujud seperti kertas majung. Selain itu, elemen yang saya aplikasikan ialah piawaian pelajar ISTE, International Society for Technology in Education. Aspek pertama dalam ISTE ialah pelajar diberdayakan. Ciri pelajar diberdayakan ialah memahami konsep asas tentang pengoperasian teknologi, menunjukkan keupayaan untuk memilih, menggunakan dan menyelesaikan masalah melalui teknologi semasa serta dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk meneroka teknologi terkini. Jadi, saya mengamalkan aspek pelajar diberdayakan ni dengan membuat carian di Google mengenai cara membina Google Sites supaya dapat menghasilkan produk yang baik. Seterusnya pula, aspek kewarganegaraan digital. Jadi salah satu cirinya ialah pelajar bertingkah laku positif, selamat, sah dan beretika semasa menggunakan teknologi, termasuk berinteraksi sosial atau menggunakan peranti rangkaian dalam talian. Sebagai contoh, saya dan rakan dalam kumpulan mengamalkan kesantunan berbahasa, iaitu kesantunan berbahasa ni merujuk kepada cara dan bentuk bahasa yang digunakan ialah sopan. Semasa berinteraksi dengan rakan pembelajaran lokal, kami berinteraksi untuk menentukan masa yang sesuai untuk membuat rakaman video dan membuat perbincangan mengenai seni bahasa dan sastra dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang seterusnya pula, aspek pembina pengetahuan. Salah satu cirinya ialah menilai ketepatan, perspektif, kredibiliti dan perhubungkaitan maklumat, media, data atau sumber lain. Jadi saya menggunakan banyak sumber digital supaya boleh membuat analisis, perbandingan dan penilaian secara kritis, kredibiliti dan kebolehpercayaan sesuatu maklumat bagi memenuhi ciri pembina pengetahuan ni. Dan ciri yang seterusnya pula ialah membina pengetahuan dengan meneroka isu dan masalah dunia sebenar secara aktif, menjana idea dan teori serta mencari jawapan dan cara penyelesaian. Jadi saya mengamalkan ciri ini dengan saya dan rakan dalam kumpulan meneroka tentang isu semasa dalam animasi Malaysia.
dan membincangkannya dengan rakan pembelajaran lokal. Aspek yang seterusnya pula ialah pereka bentuk inovatif. Jadi ciri bagi pereka bentuk inovatif ni ialah menunjukkan ketabahan dan keupayaan untuk menghadapi masalah. Jadi saya mengamalkan ciri ini dengan tidak berputus asa dalam menghasilkan produk ini walaupun saya agak kurang mahir menggunakan Google Site. Jadi saya berusaha dengan mencari penyelesaian apabila tidak tahu membuat sesuatu. Contohnya ada satu ketika tu saya tidak tahu cara untuk menambah butang untuk kembali ke laman utama. Jadi saya buat carian di Google macam mana nak tambah butang tu. Aspek piawaian pelajar ISTE yang seterusnya pula ialah communicator kreatif. Jadi antara cirinya ialah pelajar memilih platform dan alatan yang sesuai untuk mencapai objektif yang dikehendaki. Jadi saya mengamalkan ciri ini dengan memilih untuk menggunakan aplikasi Google Meet dan mengaksesnya dengan menggunakan alamat email The5 KPM kerana alamat email ni diberikan kelebihan fungsi iaitu terdapatnya fungsi untuk rakam mesyuarat video. Jadi saya pilih alternatif ini supaya boleh merakam perbualan langsung bersama rakan pembelajaran lokal kami tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Kerana seperti yang kita tahu, bila kita memasang aplikasi tambahan, ia akan menambahkan storan peranti kita. Jadi itu ialah inisiatif saya. Ciri yang seterusnya pula ialah menerbitkan atau membentangkan kandungan dan mesej dalam medium yang bersesuaian dengan khalayak yang disasarkan. Jadi saya memilih untuk menggunakan aplikasi Google Site yang berfungsi seperti blog untuk memuatkan kandungan bagi kursus seni bahasa dan sastra dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kerana apabila kita publish Google Site tu, khalayak dapat mengaksesnya seperti blog-blog yang terdapat di Google. Dan aspek piawaian pelajar ISTE yang terakhir ialah collaborator global. Jadi ciri collaborator global ni ialah menggunakan teknologi untuk bekerjasama dengan pihak lain termasuk rakan sebaya, pakar atau komuniti bagi mengkaji isu dan masalah dari pelbagai masalah dari pelbagai sudut pandangan. Dan ciri yang seterusnya pula ialah meneroka isu tempatan dan global serta menggunakan teknologi untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam proses membuat penyelidikan dan penyelesaian masalah. Jadi saya memenuhi ciri yang dinyatakan dengan bekerjasama dengan seorang guru pendidikan awal kanak-kanak bagi membincangkan isu yang agak serius berkaitan animasi tempatan menerusi aplikasi Google Meet. Sekarang kita beralih kepada elemen yang saya aplikasikan yang seterusnya, iaitu kerangka 3E. Saya mengamalkan aspek penglibatan iaitu engage. Salah satu aspeknya ialah aktif. Aktif ni merujuk kepada alat dan sumber digital menyebabkan peralihan tingkah laku pelajar daripada pasif kepada aktif. Jadi saya dan rakan dalam kumpulan perlu bekerjasama dengan rakan pembelajaran lokal melalui teknologi digital seperti aplikasi Google Meet bagi mendapatkan maklumat secara sendiri, bukannya bergantung kepada pensyarah kami sahaja. Aspek yang seterusnya pula ialah
peneguhan, enhance. Dan di dalam peneguhan ni ada cirinya iaitu sophisticated. Ia merujuk kepada alat dan sumber digital membantu pelajar untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kandungan. Dan terdapat juga ciri perancah iaitu alat dan sumber digital dijadikan sebagai penyangga sokongan untuk memudahkan pemahaman konsep atau idea. Jadi, saya mengamalkan aspek peneguhan ini dengan cara membuat carian di Google perincian mengenai salah satu karya sastra awal kanak-kanak iaitu nyanyian. Dan akhir sekali, aspek ketidakbolehcapaian oleh pendekatan tradisional. Ia merujuk kepada alat dan sumber digital mencipta laluan untuk pelajar menunjukkan pemahaman mereka tentang matlamat pembelajaran dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh alat tradisional. Sebagai contohnya, saya memenuhi ciri ini dengan cara membuat pembentangan secara rakaman video, memandangkan saya membuat bahan pembentangan menggunakan aplikasi Canva, bukannya menggunakan kertas majung. Kalau saya guna kertas majung, obviously saya perlu membuat pembentangan secara bersemuka di hadapan pensyarah saya. Seterusnya, saya akan menerangkan elemen yang telah saya aplikasikan iaitu kerangka 3R. Jadi, aspek yang pertama yang saya aplikasikan ialah berkaitan ataupun relevance. Jadi, relevance ni merujuk kepada alat dan sumber teknologi digital yang digunakan atau diaplikasikan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang relevan dengan kehidupan harian, alam sekitar dan dunia sebenar. Seperti yang kita tahu, pada hari ini sesi pembelajaran bukan sekadar dilaksanakan secara bersemuka, tapi turut dilaksanakan secara atas talian. Jadi saya mengamalkan ciri ini dengan melaksanakan jenis pembelajaran segera, iaitu membuat perbincangan dalam masa nyata melalui persidangan video dan perbualan langsung menggunakan aplikasi Google Meet bersama rakan pembelajaran lokal. Dan aspek yang seterusnya ialah perhubungan ataupun relationship. Ia merujuk kepada alat dan sumber teknologi digital yang digunakan atau diaplikasikan dapat mengeratkan hubungan guru dan pelajar sebagai rakan pembelajaran, learning partner. Misalnya, walaupun guru pendidikan awal kanak-kanak yang telah ditemu bual oleh kami berada dalam jarak yang sangat jauh, tetapi kami masih boleh mengeratkan hubungan dan mengadakan perbincangan dengan menggunakan teknologi digital iaitu aplikasi Google Meet. Selain itu, saya turut mengaplikasikan elemen model pembelajaran murid ataupun student learning model. Seperti yang kita tahu, SLM ini terdiri daripada 3 komponen iaitu belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi. Dan dalam setiap komponen ni ada sub-komponennya. Jadi untuk belajar cara belajar, sub-komponen yang saya aplikasikan ialah agensi, iaitu berdikari, meneroka idea sendiri, belajar dari kesilapan dan berfikiran kritikal bagi memilih cara dan alat yang sesuai dengan pembelajaran. Sebagai contoh, saya memilih untuk menggunakan aplikasi Canva bagi melaksanakan pembentangan kerana ia membenarkan pengguna memasukkan rakaman video pada slide pembentangan. Seterusnya pula, komponen perhubungan
Jadi untuk komponen perhubungan, saya memilih untuk mengaplikasikan subkomponen merangkai, iaitu merujuk kepada mengurus hubungan kolaboratif secara berkesan. Ini cirinya lah. Jadi saya memenuhi ciri ini dengan cara saya dan rakan dalam kumpulan berjaya menjalinkan hubungan dengan rakan pembelajaran lokal serta perbincangan kami dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur dan juga memenuhi kehendak tugasan kedua-dua kursus tersebut. Dan akhir sekali, bagi komponen aspirasi, subkomponen yang saya amalkan ialah jangkaan. Antara cirinya ialah pelajar percaya akan kemampuan diri. Jadi saya memenuhi ciri ini kerana saya percaya saya mampu menghasilkan Google Site yang baik dari hasil usaha saya membuat carian di Google dan mengatasi rasa malu untuk mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan sekelas apabila menghadapi kesukaran. Seperti yang kita tahu, setiap orang mempunyai kemahiran yang berbeza. Jadi, jangan malu untuk bertanyakan soalan. Seperti pepatah ada mengatakan, malu bertanya sesat jalan. Jadi, saya ignore rasa malu tu supaya saya dapat buat produk yang terbaik. Elemen yang terakhir yang saya aplikasikan dalam produk saya ialah konsep pembelajaran bermakna yang merangkumi kompetensi global 6C. Jadi saya mengaplikasikan sebanyak 4 elemen, iaitu pemikiran kritis, kolaboratif, komunikasi dan sasiah. Jadi pemikiran kritis merujuk kepada penekanan keupayaan pelajar untuk menilai maklumat dan hujah secara kritikal, melihat pola dan perkaitan, membina pengetahuan yang bermakna dan menerapkannya dalam situasi sebenar. Jadi saya memenuhi ciri-ciri ini kerana saya dan rakan dalam kumpulan melayari media sosial dan membaca artikel mengenai isu semasa dalam animasi Malaysia untuk dibincangkan dengan rakan pembelajaran lokal serta mengumpul pengetahuan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh daripada perbincangan sebagai bakal pendidik awal kanak-kanak supaya kami dapat menjadi pendidik awal kanak-kanak yang terbaik buat generasi masa akan datang. Seterusnya, kolaboratif. Kolaboratif ini merujuk kepada pelajar dapat saling bergantung dan bersinergi dalam kumpulan dengan kemahiran interpersonal dan berpasukan yang tinggi seperti pengurusan dinamik kumpulan dan cabaran yang berkesan dan membuat keputusan bernas bersama dan juga saling belajar dan menyumbang kepada ahli kumpulan. Jadi saya dan rakan dalam sekumpulan memenuhi ciri ini kerana walaupun setiap ahli dalam kumpulan kami mempunyai peranan dan tugas masing-masing, tetapi masih setiap ahli masih menghulurkan bantuan kepada ahli lain yang memerlukan bantuan demi mendapatkan hasil yang terbaik. Sebagai contoh, saya ditugaskan untuk merakam perbincangan kami, tetapi secara tiba-tiba peranti saya menghadapi masalah. Lalu saya dibantu oleh salah seorang ahli dalam kumpulan kami. Okey. Aspek yang seterusnya ialah komunikasi. Ia merujuk kepada pelajar dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan pelbagai gaya, mod dan alatan, termasuk alatan digital yang disesuaikan untuk pelbagai audiens. Saya juga memenuhi ciri ini kerana saya menyampaikan maklumat mengenai seni bahasa dan sastra dalam pendidikan awal kanak-kanak yang bermakna menggunakan peralatan digital seperti aplikasi Canva dan Google Site.
Alat ini dapat disesuaikan untuk pelbagai audiens kerana ia dapat diakses oleh khalayak. Dan akhir sekali ialah aspek sasial. Jadi saya mengamalkan aspek sasial ini dengan mempraktikkan pembelajaran bermakna, iaitu pemikiran kritis, kolaboratif dan komunikasi. Dan saya juga memiliki sifat-sifat seperti kegigihan, ketabahan dan daya tahan. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.